لنبي الكريم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وبعد، وقال الله تعالى في القرآن العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. Sadaqallahul Azim. Hormati Tuan Imam, Ustaz Syahir, tuan-tuan sah-sah kepimpinan dan pengurusan Masjid Al-Islamiyah Kampung Lindungan, Petaling Jaya. Tak lupa juga kepada ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, syukurillah, syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ruang dan peluang yang Allah berikan pada kita pada malam ini. Kita dapat bertemu dalam solat kuliah maghrib. Mudah-mudahan pertemuan pada malam ini mendatangkan rahmat dan kasih sayang Allah, dan bersurainya nanti mendatangkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Khabar semua sihat, alhamdulillah. Mudah-mudahan di dalam jagaan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu ayat Al-Quran yang saya bacakan tadi daripada surah Taha pada ayat 132, Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita sekalian, suruh memerintahkan ahli keluarga kita untuk mendirikan solat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita sekalian, ketika mana kita melaksanakan ibadah solat, maka kena bersabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah SWT ingatkan kepada kita sekalian, nahnu narzuquka. Allah kata, kamilah yang memberi rezeki kepada kamu sekalian. Wahai manusia semua, kamu apa jenis agama yang ada kepada kamu, sama ada kamu ni manusia yang syirik, sama ada kamu manusia yang beriman, sama ada kamu manusia Islam, sama ada kamu ni manusia yang jauh daripada Allah, kami tetap memberikan rezeki kepada kamu. Tetapi Allah kata, la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka. Kami tak minta pun rezeki-rezeki daripada kamu sekalian. Maknanya Allah tak minta rezeki pada kita. Allah biar kita dalam keadaan kekayaan, Allah biar kita apa yang kita nak manfaatkan, sama ada kita nak manfaatkan itu ke jalan yang diredai Allah ataupun sebaliknya, Allah biarkan kita. Sebab apa? Kemuncak nanti manusia ketika mana di saat akhir kehidupannya, iaitu manusia-manusia yang membawa bekalan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu menjadi satu benda yang cukup penting. Kalau di hujung kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bahagia selama-lamanya. Kalau di alam barzah kita merupakan seorang manusia yang beridentiti ketakwaan kepada Allah, kita akan dibebaskan daripada siksaan di alam kubur. Kalau di alam mahsyar kita manusia yang jenis bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan sejahtera, kita akan selamat, kita akan bahagia sampailah ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Begitu keadaan. Sebab itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, kena jadi manusia yang bertakwa kepada Allah dengan bersungguh-sungguh,
untuk kita melazimi kehidupan kita ini supaya menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla di dalam kehidupan kita ini, insya-Allah. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, insya-Allah pada malam ni kita sambung pengajian kitab kita, iaitu kitab Bahrul Madhi. Kita masuk di dalam satu tajuk, iaitu bab majaa fil kafafi wa sabri alaih. Bab yang menceritakan, pada menyatakan hadis yang membicarakan rezeki ada secukup dan sabar atasnya. So malam ni kita nak sembang tentang rezeki. Malam ni kita nak sembang tentang kita reti sabar di atas apa yang Allah kurniakan kepada kita, sama ada kita nak jadi orang yang bersabar di atas apa yang Allah uji kepada kita, ataupun nak menjadi orang yang dicukupkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita tengok. Allah sebut, ketahuilah melalui kitab ini, iaitu Syekh Idris Al-Marbawi menceritakan, katanya, ketahuilah kiranya ya saudaraku, bermula sabar atas rezeki yang secukupnya itu dipuji oleh syarak kita. Jadi maknanya, kalau ada manusia-manusia yang hidup di dunia ni, apa sesekali pemberian Allah kepada diri dia rasa cukup, itu dipuji oleh syarak. Allah bagi rezeki kepada dia ada anak 3 orang. Allah bagi rezeki kepada dia ada motor 1, kereta 1, bini 1. Syukur dia. Jadi dia rasa cukup dengan apa yang ada itu. Allah Subhanahu wa taala dan syarak memuji dia. Puji. Bahkan disebut, iaitu sekira-kira jika mati tiadalah ada apa harta yang dipusakai orang. Nanti kalau dia meninggal dunia, dalam keadaan dia meninggal dunia, dia sampai tak ada benda nak tinggal untuk orang nak pusakai atas apa yang ada pada harta dia tersebut. Maknanya dia ringan bebanan. Bebanan dia ringan, dia tak ada tanggungjawab banyak, dia tak ada macam seseorang yang apabila dia bangun pagi, celek-celek mata duk fikir, rumah sewa mana tak bayar lagi hutang sewa aku. Dia tak ada fikir macam tu. Dia tak ada fikir bangun-bangun tidur celek-celek mata, pokok durian yang mana yang tak luruh lagi nak pergi tengok Ustaz. Dia tak ada. Dia tak ada bangun-bangun celek-celek pagi fikir, sawah padi aku yang mana aku bota nak main nanti Entah. Jadi maknanya dia ni ringan bebanannya, sehingga dia tak ada fikirkan benda-benda yang macam tu, sehingga dia banyak fokus kepada benda-benda yang sepatutnya dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Bahkan seumur hidupnya, secukup makannya dan pakaiannya dan tempat diamnya, dengan tiada luas amat dan tiada kesempitan amat dirinya dan anak isterinya dan orang yang tanggungannya. Tidak ia menuntut lebih daripada secukupnya itu. Apabila ada dapatnya rezeki secukup harinya, sabarlah ia atas itu hingga setiap hari. Demikianlah ia tinggal dengan cukup sabarnya. Dan kata setengah ulama, rezeki yang secukupnya itu ialah barang yang cukup kadar hidup dirinya sahaja. Bermula dalil atas yang menunjukkan puji syarak atas rezeki yang secukupnya itu ialah seperti hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi. Jadi maknanya orang yang ada 2 sifat ni. Sifat apa? Sifat yang pertama, cukup dengan apa yang ada ni, di dalam bahasa Arab disebut sebagai qanaah. Sebab qanaah. Sifat qanaah ni rasa cukup dengan apa yang ada. Jadi bila Allah SWT berikan dia anak, berikan dia harta, berikan dia pekerjaan, berikan dia rezeki, berikan dia gaji, semuanya itu dia merasai cukup dengan apa yang ada. Dia tak ada langsung pun dalam kehidupannya suka nak memboros, suka nak bersuka-sukaria, tak ada. Dia hanya banyak tumpukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, cuba tengok tuan-tuan hadis ni. Hadis ni cukup baik kita dengar. An Abi Umamah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna abghata awliyai indi la mu'minun khafiful hazzi zu hazzin minas salati ahsana ibadata rabbih. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Abi Umamah. Tuan kenal nama ni?
Abi Umamah Al-Bahili nama dia. Tapi nama dia bukan gelaran yang tu tuan-tuan, nama dia susah sikit sebut. Jadi Abi Umamah Al-Bahili ni seorang sahabat Nabi yang berada di Madinah Al-Munawwarah. Dia ni ada masalah sikit. Masalah dia apa? Dia suka hutang banyak. Hutang keliling pinggang tuan. Oh, ustaz, zaman tu pun ada orang hutang keliling pinggang ustaz? Ya. Oh, ingat kot zaman kita ya. Dah, zaman dulu pun macam tu juga. Lalu bila dalam keadaan dia hutang banyak, dia banyak terlibat dalam benda-benda hutang piutang ni, satu hari selepas solat subuh, orang semua pakat balik, pergi bekerja, pergi balik rumah, dia duduk tunggu di Masjidin Nabawi ni tuan-tuan. Tunggu, tidur. Nabi keluar daripada masjid, Nabi tengok dia duduk baring elok ni. Nabi tanya dia, Abi Umamah, kenapa tak balik lagi? Dia kata, aku ada masalah banyak. Masalah apa? Aku hutang banyak. Oh, hutang banyak. Lalu Nabi SAW offer kepada dia. Nabi tawarkan. Nabi kata apa? Nak tak aku ajar kepada kamu satu doa yang boleh menyelesaikan segala hutang piutang yang kamu tanggung ni itu. Dia kata apa? Nak tunggu lagi. Ajak macam tu. Jadi Nabi SAW pun ajak satu doa kepada dia. Doa ni selalu kita dengar. Kot-kot kita dah amal kot. Kalau yang belum amal, tolong amal doa ni. Doa ni bagus. Doa ni nak bagi hilang rasa lemah, bagi hilang penyakit mazhab malasi, bagi hilang penyakit penakut, bagi hilang penyakit bakhil, bagi hilang penyakit suka duk hutang orang, bagi hilang perasaan sedih dan pilu. Ni tuan-tuan, doa ni bagus amat. Sikit pendek Nabi ajar kepada dia, iaitu satu doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Ini doa ni tu. Lalu dia pun beramal tuan-tuan dengan doa ni. Takdir Allah, dia mampu untuk nak menyelesaikan segala hutang piutangnya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya apa? Beramal dengan apa yang diajar oleh Rasulullah itu mendatangkan makbul dan mendatangkan keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala di atas amalan-amalan yang kita amalkan. Nabi cerita apa? Kalau kita yang cerdik ni, kita beramal dengan apa yang Nabi cerita tersebut, kita pun buat, kita sedang mengikut sunnah Nabi dari sudut perbuatan dan dari sudut perkataan dan ucapan yang Nabi ajarkan kepada kita. So boleh amal doa tu. Ustaz, tak ada anak salin? Tak payah salin. Balik lagi, tengok balik rakaman ni, salin seorang-seorang kat dalam bilik. Sekian dimaklumkan. Ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi sekalian, kata Nabi SAW, sehabis-habis iri hati kekasihku dan penolong jalan agamaku yang hendak serupa dengan orang yang lebih daripadanya, itu pada sisiku ialah orang mukmin yang ringan tanggungannya, lagi mempunyai habuan daripada sembahyang, mau elok ia akan ibadah Tuhannya. Nabi bagi tahu ada orang iri hati dengan orang yang macam ni. Ada manusia iri hati dengan manusia yang macam ni, punya perangai, punya identiti yang macam ni, diiri hati oleh semua manusia. Siapa yang iri hati ni? Kekasih Nabi SAW iri hati. Lagi siapa iri hati? Orang-orang yang beriman iri hati dengan dia. Lagi siapa iri hati? Wali-wali Allah, tukang-tukang pembantu agama Allah Subhanahu Wa Taala pun iri hati dengan manusia yang berperangai macam ni. Perangai dia macam mana ustaz? Iaitu ringan tanggungannya, tanggungan ringan. Kemudian ada masa untuk nak sembahyang dan ada masa untuk mau elok ia akan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini orang yang baik. Kalau kita ada masa untuk sembahyang, kalau kita ada masa untuk nak memperbaiki dan nak mengkualitikan amal ibadah kita untuk Allah di dalam kehidupan kita, nescaya kita diiri hati oleh orang-orang yang beriman terhadap diri kita. Bahkan ditambah pula dengan ringannya bebanan kita hidup di dunia ni, tanggungan tak berapa banyak. Contohnya apa? Anak ada dua, kereta sebiji, motor sebiji.
Rumah sewa ada Ji? Tak ada. Rumah sebiji Oh. Slipper ada berapa? Slipper satu Oh, slipper satu Kalau pergi pasar slipper tu. Oh, macam tu. Kalau pergi shopping market, slipper tu. Oh, pergi masjid, slipper tu. Masya Allah. Jadi maknanya dia serba-serbi cukup. Tak banyak, tak mewah, tetapi cukup dengan apa yang ada. Kemudian masalah orang yang ringan tanggungannya itu, sesungguhnya orang yang ringan tanggungannya itu telah dipuji oleh syarak kita, sebagaimana hadis Nabi SAW. Sesungguhnya maka orang yang ringan tanggungan sebagai yang dikatakan oleh Nabi SAW itu ialah kinayah. Kinayah ni apa? Perumpamaan. Kinayah yang dibuat oleh Nabi SAW daripada tiada berharta dan berumah dan sebagainya daripada dunia, maka orang yang tiada berharta sesungguhnya tidak syak kita akan ringan tanggungannya itu, kerana tiada apa sesuatu daripada harta yang memberi bimbang akan dia dan menyusah akan hatinya, memeliharakan dan menguruskan akan dia. Maka senang ia pada masa tiada berharta itu berhadap kepada Tuhan semata-mata, zikir dan tasbih dan semayang ia sebanyak mana kehendaknya siapa gaduhnya. Istimewa pula jikalau ia tiada ada anak dan isteri, maka sehabis-habis ringan tanggungannya dirinya mengelok ia akan ibadah Tuhannya, tiada apa yang digaduhnya. Jadi maknanya apa? Faham kita cerita apa ni? Maknanya orang yang hidup di dunia ni, sekiranya dia ni cukup dengan apa yang ada, dalam masa yang sama bila dia hidup di dunia ni anak pun tak berapa ramai, alhamdulillah. Kemudian segala harta dia ni pun tak banyak mana pun, kalau dia meninggal pun macam tu saja, satu benda saja, tak banyak pun. Bahkan istimewa pula dia. Sebab apa? Sebab tidak ada isteri dan tidak ada anak, lagi ringan tanggungan dia. Kita yang ada anak ramai ni tuan-tuan, ada orang anak 5, ada orang anak 4, ada orang anak 10, ada orang anak 12. Jadi maknanya tanggungannya itu berat, tuan-tuan. Tengah-tengah malam duk jaga ni, nak sembahyang tahajud, anak seorang nangis, tuan-tuan. Bini lari pergi buat susu Ustaz. Semayang lagi, anak yang kedua pula duk menangis pula, tuan-tuan. Semayang lagi, anak yang ketiga pergi. Dia habis masa macam tu dalam masa yang sama tak sempat nak sembahyang tahajud sebab pulun dia kepada anak-anak dia. Sebab itu kalau tuan-tuan baca ayat Quran, Allah kata apa? Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun 'azim. Allah kata apa? Ketahuilah oleh kamu sekalian bahwasanya sesungguhnya harta dan anak pinak itu merupakan fitnah. Fitnah itu apa? Ujian. Ujian nak tengok kita reti sabar, ujian nak tengok kita kuat tak iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ujian untuk nak menjadi jalur ukur Allah kepada kita sekalian. Aku bagi anak, aku bagi isteri, aku bagi kekayaan, aku bagi harta, aku bagi rumah mewah, aku bagi kediaman yang baik. Hang reti ingat tak kepada aku? Orang nak tengok itu. Kalau semua tu yang Allah berikan kepada kita, kita ada anak 5 orang contoh, rumah besar, alhamdulillah, tak besar mana pun tapi selesa lah Ustaz, alhamdulillah. Kemudian pekerjaan yang baik, kemudian kenderaan pun baik, motor pun baik, semua baik. Dalam masa yang sama dia ada masa untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dia duduk rumah ni, bila dengar azan Masjid Al-Islamiyah duduk azan, dia lari daripada rumah dia mai ke masjid sembahyang berjemaah, ada dia di masjid. Lepas habis sembahyang maghrib dia tak balik rumah, dia tunggu, dia kata duduk Ustaz lama tak dengar kuliah, minggu lepas 2 bulan lepas nak main dah kuliah tapi elektrik tak ada dah. Jadi dia kata tak apa, bulan ni main duduk dalam masjid. Dia kata seronok juga dalam masjid ni.
tenang lah sikit, duduk di rumah tu macam-macam. Saat nak tengok buletin utama, saat bini kata abang tukar TV lain abang, tengok cerita lain, Syed tengok berita tak boleh percaya, siap dia kata macam tu. Jadi lintang pukang dia duduk di rumah, dia main duduk di masjid, baru dia tahu rupa-rupanya duduk di masjid ni aman. Masya Allah. Itu cerita. Jadi maknanya dia senang untuk nak melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ata'atu fi sirri wa kana ghamidan fi nas la yusharu ilaihi bil asabi'. Cuba tuan-tuan dengar sambungan hadis ni. Nabi kata, dan taat ia akan Allah Ta'ala di dalam diam-diam, yakni tiada siapa tahu akan orang yang ringan tanggungannya itu akan dia berbuat ibadah kepada Allah Ta'ala. Oh tuan-tuan, seterusnya apa? Setelah ringan tanggungannya, setelah cukup dengan apa yang ada, setelah dia bersabar dengan apa yang Allah rezekikan kepada dia, dia sembunyikan apa? Kebaikan dia. Orang tak tahu. Dia main masjid pun tuan-tuan, orang pakat duk tengok dia. Tabung lalu, dia tak bubuh duit pun, sekupang pun tak bubuh dalam tabung masjid. Dia ni jenis apa lah dia ni. Kita cakap macam tu kepada dia, sedangkan dia pagi-pagi tadi lagi dia transfer dekat Masjid Al-Islamiyah RM50 setiap hari. Oh tuan, setiap pagi, tak ada siapa pun tahu. Benar hari pun tengok, bila tengok statement bank, tengok haji apa ni, setiap pagi duk transfer RM50, RM50. Dia transfer ni bukan baru sebulan, dah 2 tahun dah transfer. Ya Allah. JK Masjid pergi jumpa dia, Ji, tanya sikit Ji, betul ke Haji duk infak kat masjid setiap hari RM50? Betul. Haji tak tulis nama pun? Tak apa, tak tulis nama pun tak apa. Haji tak nak jawatan ke? Sebab Haji duk bubuh duit setiap hari RM50? Tak payah. Dia sampai jadi macam tu. Dia suka sembunyikan kebaikan dia. Bila dia main masjid waktu pagi, orang tengok dia, dia ni tak semayang sunat ke? Rupa-rupanya dia di rumah dia dah semayang sunat macam-macam lah. Rupa-rupanya di rumah dia dah semayang sunat tasbih. Rupa-rupanya di rumah dia dah semayang sunat 2 rakaat sebelum semayang subuh. Dia main ni semata-mata nak semayang subuh berjemaah dengan Tok Imam. Orang tak apa kenal dia. Zaman lah ni ada ke orang macam ni? Ada. Kadang-kadang kita tengok kawan-kawan kita main masjid. Dia main masjid, dia duduk lena, sandak kat tiang lena. Kita bukan tahu. Kita tak tahu, kita tak kenal. Relax. Dia tak ada bergaul dengan orang sangat. Dia jenis duduk seorang-seorang, jenis seronok-seronok seorang-seorang dia. Dia suka duduk seorang-seorang daripada jauh supaya orang tak apa nampak dia. Macam tu. Adakah orang macam ni tuan-tuan? Ada. Di zaman Nabi SAW pun ada orang yang berperangai macam tu. Ada seorang sahabat Nabi namanya Sya'ban. Nama apa? Sya'ban. Sya'ban ni tuan-tuan, dia bila main masjid, dia semayang di sebelah kiri tuan-tuan. Sebelah kiri hujung sekali dia semayang. Satu hari bila Nabi main semayang subuh di masjid tuan-tuan, Nabi nak jadi imam, orang nak qomat dah. Nabi kata, sekejap, jangan qomat lagi. Nabi tengok belah kiri, dia tak main lagi. Nabi kata apa? Sabar Sa'ad, tunggu dulu, nanti Sa'ad dulu, jangan qomat lagi. Sahabat Nabi terkejut. Nabi duk tunggu siapa? Nabi tak bagi tahu pun siapa yang Nabi tunggu ni. Nabi tak cerita ke orang. Bila sahabat Nabi nak qomat, Nabi tanya lagi. Nabi kata sekejap. Nabi tengok tak main lagi dia. Sebab Nabi cam dah, dia ni selalu semayang duduk di sebelah kiri. Bila sahabat Nabi nak qomat, Nabi tengok sekali lagi. Nabi kata apa? Qomat lah. Dan nak qomat sangat, qomat. Bila sahabat Nabi qomat, selepas habis semayang, Nabi pusing belakang, Nabi tengok sebelah kiri. Ternyata dia sudah tidak ada. Tak ada semua, memang tak main semua. Lepas habis semayang, Nabi tanya pada sahabat-sahabatnya. Nabi kata apa? Aina Sya'ban? Mana sahabat kita nama Sya'ban ni? Terkejut sahabat-sahabat ni. Sebab nama yang tak berapa popular, nama yang bukan public figure, nama yang bukan dikenali oleh semua masyarakat ketika itu, ke atas nama Sya'ban ni, tetapi disebut oleh Nabi SAW sebagai nama yang terkenal di sisi Rasulullah SAW.
Sahabat Nabi kata apa? Tak tahu dia mana pergi tak. Nabi tanya, tahu tak rumah dia? Sahabat Nabi kata, tahu lah, jom kita pergi rumah dia. Bila pergi rumah dia ni tuan-tuan, Nabi ketuk pintu, isteri dia buka pintu, meraung, keluar air mata ni. Nabi tanya kepada isteri dia, sebab apa menangis? Dia kata, sesungguhnya suami aku sudah meninggal. Berapa lama dah meninggal? 2 hari. 2 hari meninggal, perkhabaran kematiannya tidak sampai kepada Nabi SAW. Sebab apa? Sebab dia bukan orang yang popular. Tetapi popular tak dia? Popular di sisi Nabi Muhammad SAW. Macam kita lah tuan-tuan, kita duduk main masjid ni. Tuan-tuan ada masjid ni, tiang-tiang ni tuan-tuan, ada orang, ada penunggu dia. Tuan-tuan, tiang-tiang ni semua ada penunggu dia tuan-tuan. Ada masjid dekat, ada satu masjid dekat PJ tuan-tuan. PJ, saya tak sebut masjid mana. Satu masjid ni tuan-tuan, dia ada 4 tiang. Tiang yang pertama, tiang daripada geng-geng flag tuan-tuan. Tiang yang kedua ada satu section. Tiang yang kedua section yang lain. Tiang yang keempat geng-geng pencin tuan-tuan. Ada kat tiang-tiang duduk. Janganlah nak pergi duduk suka-suka hati kita nak pergi duduk kat tiang tu kalau kita bukan kumpulan tersebut tuan. Try sekali duduk, tanya rumah kat mana? Dia tanya rumah dulu tuan. Rumah kat mana? Kita kata rumah kat section ni. Dia kata kalau section tu tiang dah. Dia kata, oh tak boleh duduk sini. Sini semua geng flag dia kata. Oh gitu. Tak boleh? Tak boleh dia kata. Oh tak boleh. Pernah sekali saya pergi tuan-tuan masjid tu, saya masuk dia bertanya, rumah ke anak? Saya kata, rumah saya tempat lain, bukan tempat sini. Ni kerja apa? Saya askar. Askar tak apa, boleh duduk mana-mana. Tuan-tuan, yang tu clear tuan-tuan. Yang tu pun diskriminasi juga tuan-tuan. Tu bahaya tu. Jadi janganlah macam tu. Kita hidup di dunia ni jangan sampai kita berpuak-puak tuan-tuan. Kita main masjid ni satu akidah, Tuhan yang satu, kiblat yang satu. Macam tu. Jangan duk berpuak-puak. Okey, sekian dimaklumkan. Ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi sekalian. Kemudian dia kata, dan adalah ia tersembunyi orang-orang yang banyak itu. Orang-orang yang banyak itu tiada zahir ia orang yang kuat beribadah, dan tiada zahir ia dalam orang yang banyak akan dia orang yang soleh. Tiada diisyaratkan kepadanya dengan jari, yakni tiada masyhur, dan tiada ia bernama gah, dan terbilang ia orang-orang yang baik. Bahkan tiada siapa tahu akan kebaikannya, kerana ia tiada campur dengan orang lain, dan tiada ia berkaum keluarga dan adik-beradik, dan tiada ia berharta dan sebagainya. Sabda Nabi SAW, wa kana rizquhu kafafan fa sabara ala zalik, dan adalah rezeki orang itu secukupnya, tiada lebih daripada cukup dirinya sendiri, tiada padanya beruang yang disimpan atau kain baju beberapa helai yang ditaruhnya, dan tiada tempat bermalamnya dapat diharga atau siapa-siapa berkenan atau boleh berkekal lama. Maka sabarlah ia atas hal yang demikian itu di dalam beribadah seperti yang dikhabarkan Nabi itu hingga mati ia. Orang tak kenal dia, rajin ibadah, sabar di atas apa yang berlaku ke atas diri dia, kehidupan dia yang sedemikian sampai dia mati tuan-tuan. Orang tak kenal dia. Bila dia mati, orang main semayang pun orang yang main masjid semayang. Jadi orang tak apa kenal. Bila orang tak kenal dia ni tuan-tuan, jadi dia pun kuranglah tanggungan dia. Anak bini tak ada tuan-tuan, anak bini tak ada, harta pun tak berapa banyak kan? Jadi cukup ya, kais pagi makan pagi, macam tu je tuan-tuan hidup. Tuan-tuan, rupa-rupanya orang yang kurang tanggungan ni, dia akan kurang bebanannya ketika mana di akhirat kelak. So macam mana ustaz, nak kena lego habis semua ke ustaz? Tak, bukan macam tu. Cuma ada masa untuk Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita beribadah kepadanya.
Walaupun siapa sekali kita pun, walaupun apa sekali kita ni, kita ada masa untuk Allah, kita ada masa untuk mengkualitikan amal ibadah kita ada masa untuk baca Quran, kita ada masa untuk solat tahajud, kita ada masa untuk duduk dalam majlis ilmu, kita ada masa untuk solat berjemaah, kita ada masa untuk attend di dalam majlis ilmu. Kita adalah manusia yang dipuji oleh syarak. Orang puji tak? Orang tak puji pun Ustaz, biar orang tak puji tak apa. Tetapi biarlah Allah yang memuji kita. Jangan sampai kita buat sesuatu benda tersebut dipuji oleh manusia tetapi dihina oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya, cari dan galilah amalan-amalan yang boleh mendatangkan redha Allah kepada kita. Ada satu kisah tuan-tuan. Ada seorang diceritakan dalam kitab Duratun Nasihin. Orang ni Allah bagi masa kepada dia umur yang panjang, 500 tahun panjang umur dia. Ini bukan di kalangan sahabat Nabi, di zaman sebelum datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila 500 tahun dia hidup di dunia ni, dia beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia hidupnya penuh dengan amal ibadah. Penuh dengan amal ibadah. Allah matikan dia. Diceritakan nanti ketika mana semua orang pakat masuk syurga, Allah panggil dia keluar. Allah nak cakap dengan dia. Bila dia keluar bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila dia keluar bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tanya dia, "Wahai si fulan, kamu masuk syurga kerana apa ya?" Dia kata, "Aku masuk syurga kerana amalan-amalanku yang hebat." Lalu Allah kata, "Bukan kerana rahmat aku?" Dia kata, "No, bukan kerana rahmat engkau, kerana amalan aku yang hebat." Lalu Allah kata, "Ambil timbangan, timbang amalan dia yang 500 tahun lamanya itu dengan satu rahmat Allah, letak di sebelahnya. Bila ditimbang, rupa-rupanya amalan 500 tahun yang dibinanya dengan satu rahmat Allah itu, satu rahmat Allah itu lebih berat daripada amalan 500 tahun lamanya tersebut." Lalu Allah tanya kepada dia, "So sekarang macam mana? Nak masuk syurga dengan rahmat aku atau dengan amalan?" Dia kata, "Dengan amalan aku." Kalau dengan amalan, wahai malaikat, ambil dia pergi humban ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Bila nak humban dia ke dalam neraka Allah, dia mengadu kepada Allah, "Wahai Allah, rahmatilah aku, wahai Allah, aku mengamalkan segala kebaikan tersebut kerana engkau, rahmatilah aku." Allah panggil dia, "Sini. So sekarang nak masuk syurga dengan rahmat aku ke dengan amalan kamu?" Baru dia kata, "Dengan rahmat engkau wahai Allah." Lalu Allah ungkit kepada dia, Allah previous segala apa yang dia buat di dunia dulu. Allah kata, ketika mana kamu hidup di satu pulau, kamu beribadah di situ, kamu dapat petik buah delima. Setiap malam kamu petik buah delima tersebut. Kemudian kamu duduk di dalam pulau tersebut, di dalam keselamatan, di dalam keamanan, di dalam kebahagiaan, penuh dengan nikmat yang aku berikan kepada kamu. Semuanya itu dengan rahmat aku. Kamu boleh ibadah pagi, petang, siang, malam dengan rahmat aku. Kamu petik buah delima setiap malam dengan rahmat aku. Kamu hidup di pulau itu dengan keselamatan dengan rahmat aku. Kamu hidup dalam keadaan bahagia mengamalkan segala amal ibadah dengan rahmat aku. Sekarang kamu nak masuk syurga dengan rahmat aku ataupun dengan amalan kamu? Dengan rahmat engkau. Masya Allah. Jadi maknanya kita hidup di dunia ini dengan rahmat Allah, bukan dengan amalan. Amalan itu boleh menjadi penyebab datangnya rahmat. Macam itu. Apabila amalan yang kita amalkan itu mendatangkan rahmat Allah, maka kita akan dimasukkan ke dalam syurganya dengan rahmat Allah, disebabkan dengan amalan yang kita kerjakan di dunia ni. Macam itu. Boleh InsyaAllah. Wallahu ta'ala ala. Habis tajuk kita pada malam ni. Tapi tak habis lagi tajuk ni. InsyaAllah kita akan sambung bulan depan insyaAllah. Bulan depan kita sambung kata Abi Umamah selepas apa yang disebut oleh Nabi SAW insyaAllah. Jadi ibu-ibu ayah-ayah yang dikasihi sekalian, apa yang boleh kita ambil pengajaran daripada apa yang kita ceritakan pada malam ini? Yang pertama, buatlah sesuatu mencari redha Allah. Yang kedua, buatlah amalan-amalan yang soleh semata-mata mengharapkan pandangan Allah. Yang ketiga,
hidup di dunia ini, hargailah nikmat Islam, nikmat iman yang dianugerahkan Allah kepada kita. Dan yang keempat, pakaian takwa itu sangat dimuliai oleh Allah sehingga menjadi penyebab kita dimasukkan ke dalam syurganya dalam keadaan penuh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima yang boleh kita ambil pengajaran, carilah Allah di dalam kehidupan kita. Sesiapa yang ada Allah dalam dirinya, maka dia ada segala-galanya, insya-Allah. Allah taala alam. Jadi kita baca doa, kemudian kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul as. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatal matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, di malam yang penuh kemuliaan-Mu ini, wahai Allah, kami menadah tangan untuk mentakzim dan membesarkan-Mu, wahai Allah. Di ketika ini hujan yang sedang mengiringi doa-doa kami yang kami panjatkan ini, wahai Allah, hendaknya Engkau menjadi penyebab segala doa yang kami panjatkan ini dimakbulkan oleh-Mu, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, rezekikan kepada kami untuk bertaubat sebelum tibanya ajal kepada kami. Rezekikan kepada kami untuk mendapat husnul khatimah di akhir hayat kami nanti, wahai Allah. Rezekikan kami untuk sempat menyebut kalimah-Mu, la ilaha illallah, sebelum nyawa kami berpisah daripada jasad kami ini, wahai Allah. Rezekikan kami agar dibebaskan daripada siksaan di alam kubur, agar dibebaskan kami kesengsaraan di alam mahsyar, agar dibebaskan kami daripada terkena sambaran api neraka-Mu, wahai Allah. Bahkan masukkanlah kami di dalam senarai-senarai ahli syurga-Mu, yang dimasukkan ke dalam syurga-Mu tanpa dihisap segala amalan kami, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, panjangkan umur kami, wahai Allah. Di dalamnya ada ketaatan dan keberkatan daripada-Mu, wahai Allah. Permudahkanlah urusan dunia dan akhirat kami, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami yang berada di dalam masjid ini ataupun secara alam maya yang kami sedang menyaksikan majlis ilmu ini, wahai Allah, mudah-mudahan kehidupan kami bertambah kualiti dan rezekikan kami untuk kami bertemu dengan bulan Ramadan Al-Mubarak pada tahun ini, wahai Allah. Dan jadikan Ramadan pada kali ini Ramadan yang paling berkualiti dan paling bermakna di dalam sejarah hidup kami beribadah kepada-Mu, wahai Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul as. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.